Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, antara banyak soalan orang tanya dekat saya kat Facebook, dekat email, saya tak reply lah satu-satu. Tapi tuan puan sekalian, orang sudah tanya kenapa Ustaz duit tak pernah cukup, hidup sempit. Yelah, nasib semua orang tak sama, kita diuji beza-beza. Tapi tuan puan sekalian, antara sebenarnya tak cukup duit ni, betul lah tak cukup duit, tapi dia bermula pertama sekali dekat hati kita. Bila hati kita sempit, dunia luas ni jadi sempit. Bila hati sempit, dunia luas jadi sempit. Bila hati lapang, walaupun dunia sempit jadi luas. Walaupun dunia ni sempit jadi luas. Itu orang beriman. Sebab Allah janji, bukan saya yang sebut, Allah janji dalam Quran. Orang beriman, dia kata pertama sekali, kenapa rezeki kita sempit? Pertama, kita tak jaga solat, tak beri masa untuk solat. Tuan-tuan, kita semua beri masa untuk solat, beri masa bimbing beri masa untuk solat. Bila kita, kadang orang yang solat ni terkejar-kejar. Bila kita terkejar-kejar, Allah buat dunia kita ni, dalam hadis Nabi, dia macam kain buruk. Allah ambil, Allah campak kat muka kita. Allah ambil, Allah campak kat muka. Jadi hidup kita hari tu jadi musnah. Dia beri masa untuk solat. Abdullah ibnu Ja'far bin Abi Talib, dia mati syahid masa Nabi SAW pergi rumah dia. Nabi nangis, isteri dia tengah pakai cantik-cantik, anak semua lawa-lawa, masak sedap-sedap untuk Nabi SAW, untuk suami dia Ja'far bin Abi Talib, tapi mati syahid. Nabi kata, nak tak aku jadi ayah kamu, maksudnya, dan aku bantu kamu kat rumah ni. Dia saudara Nabi SAW. Jadi bila Ja'far bin Abi Talib syahid, Abdullah bin Ja'far ni, dia sentiasa jaga solat. Seluruh hidup dia buat solat. Dia sampai kat kebun kering kontang, dia bangun 2 rakaat, anak tengok anak ni 2 rakaat solat, Allah SWT selesaikan semua masalah dia. Air yang kering, dia kata hamba gali kat sana. Bila dia gali-gali, daripada tanah tu keluar air. Ada sahabat Nabi buat 2 rakaat solat, hujan tu turun kat kebun dia je. Dia bukan minta hujan, tapi bila dia beri masa untuk solat, hujan turun kat kebun dia. Tuan-puan, bila ada masalah dalam rumah tangga, cepat solat. Masuk rumah, tengok anak tengah tengok yang bukan-bukan, contoh tengok cerita bukan-bukan yang tak baik, ataupun terkejut tengok anak ada kena tangkap ke sekolah, ataupun suami kena tangkap ke mana, atau isteri buat hal bukan-bukan. Masuk rumah, masuk bilik, kunci pintu, sembahyang 2 rakaat, nangis pada Allah, beri masa untuk solat. Abdullah ibn Zaid sebelum meninggal, dia kata, wah anakku ada masalah, minta dengan tuan ayah, minta dengan Allah. Itu 2 rakaat solat hajat, contohnya solat hajat. Saya jaga solat sunnah hajat 2 rakaat kerana Allah. Contoh Fatihah, ayat kursi rakaat pertama, Fatihah, qul huwallah. Bila sujud tahiyat, baca la ilaha illa anta subhanaka inni, ni ustaz saya ajar, subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Betapa berat pun, gelap pun masalah tu, Allah buka jalan keluar. Baca 10 kali paling kurang. Kemudian kedua, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya apa yang datang tu baik untuk dunia dan baik untuk akhirat. Dan baik untuk dunia, baik untuk akhirat 10 kali. Kemudian satu ayat yang ada satu orang tabi'in, dia sedang berjalan dalam fadilat solat. Menurut Zakaria tulis, dalam perjalanan orang dia nak kena bunuh, jalan tiba-tiba terdesak, tak tahu nak buat apa. Saya selalu baca bila terdesak, baca amma yujibul mutarra idza da'a wa yaksifu su'. Dan siapakah yang menyahut, maksud ayat tu, siapakah yang menyahut seruan orang yang teraniaya dan dalam kesusahan. Siapa yang tak aniaya dalam kesusahan, siapa yang menyahut? Tiba-tiba masa dia nak kena bunuh, orang tu nak bunuh dia juga. Datang satu orang pakaian begitu segak, telah pancung kepala musuh tadi. Dan siapa kamu? Dia kata, akulah orang yang menyahut seruan orang yang teraniaya dan dalam kesusahan. Setiap kali kita terdesak, kita bukan nak minta buruk untuk orang, tapi kita nak jalan keluar untuk bagi masalah kita, kesedihan kita. Itu yang kita nak. Orang bila timpa musibah, kita minta keburukan untuk orang, buat apa? Kita ditimpa musibah, kita minta Allah buka jalan keluar untuk kita, Yang pertama, dia kata solat
solat sunat hajat contoh 2 rakaat, buat. Bila ajar anak-anak buat. Tuan-puan, bila anak kita dah terbiasa, bila ada masalah, main nak sembahyang sunat, main ni mak ayah kita sembahyang sunat hajat masing-masing, buat masing-masing tak apa, tapi mula solat sunat, mula solat sunat hajat. Satu. Kedua, kenapa rezeki jadi kurang? Selalu saya tengok kawan-kawan saya yang mana-mana jumpa, bukan kawan lah, baru berkenalan, ada satu orang hidup dia susah, sempit. Dia sampai sebelum ni dia kaya, berniaga macam-macam untung, sampai Singapura untung, berniaga. Tapi last kali berniaga sampai Singapura untung banyak. Tapi tuan-puan sekalian, satu hari dia bankrupt, susah. Dia cerita kat saya, nangis. Sebab apa? Dia mula ada perempuan lain, perempuan simpanan, ada perempuan ni, perempuan tu. Dia tipu isteri dia, Yalah, isteri yang sama-sama berjuang kita, dan kita buat dosa yang haram, rezeki kita ditarik. Bayangkan tipu kucing pun, sebenarnya kita tipu kucing pun berdosa. Hanya kita panggil kucing pada rumah, tipu keluar rumah, tutup pintu. Kat akhirat kucing tu buat semula kat kita. Jangan dia tarik kita ke dalam neraka sudah. Tipu kucing berdosa, tipu isteri lagi lah. Tuan-puan sekalian, ada isteri yang kita sayangi, dijaga baik-baik. Nabi SAW sangat menyayangi isteri dia. Nabi sebut yang terbaik di kalangan kamu ialah nak tahu seorang tu baik ke tak, bagaimana dia melayan isteri dia. Tuan-puan, untuk tu isteri yang sama-sama susah ni kita berjuang, kita hargai dia, sayangi dia, hargai isteri yang halal untuk kita. Jaga dia baik-baik, jangan tipu dia rezeki kita hilang. Kita boleh tipu, mungkin sampai kita mati tak ada orang tahu kita dengan Allah Maha Pengampun. Tapi kita bertaubat pada Allah, kita semua buat silap. Tapi yang terbaik antara kita minta ampun, kita jaga perasaan isteri kita istighfar, kita berdoa. Sama juga isteri yang tipu suami, istighfar, minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ketiga, jangan kawan saya tadi tu dia nangis, dia beri masa untuk solat kat masjid, dia sembahyang isyak dekat masjid. Dah lama hidup dia dah miskin, kita kena jual susu anak tak ada. Dia sembahyang isyak kat masjid. Tengah sembahyang isyak, ada satu orang lelaki datang kat dia, orang Pakistan pendakwah. Dia kata tadi saya pergi KLCC tu cantik lawa. Tiba-tiba sebelum pergi naik teksi, orang teksi tu kata saya buat. Dia kata takkanlah lepas bawa KLCC bawa teksi. Rupanya kerja kontrak kat situ pun dia bangga. Dia kata KLCC dulu, hutan sini saya buat dulu. Dia kata orang bawa teksi tu. Kata ustaz yang pada Pakistan tadi, dia kata begitulah kita dalam dunia ni, di akhirat. Dia kata Tuhan banyak buat baik sebelum ni. Setiap kebaikan tuan-puan buat untuk agama, semua Allah SWT akan hitung di hari akhirat. Apa saja tuan-tuan perempuan beri untuk agama, kita ingin dikaitkan dengan kebaikan. Dengan dunia orang kata main berdakwah, tak apa abang jalan dulu. Main kita pergi qiyamul lail, tak apa abang jalan dulu. Tak apa yang awak jalan dulu. Main kita buat taklim bang, tak apa awak jalan dulu. Main kita masuk syurga, tak apa awak masuk syurga, saya masuk lambat. Untuk dalam dunia semua boleh jawab macam tu. Main kita ambil jalan halal, tak apa. Tapi bila di akhirat, kita semua ingin dikaitkan dengan agama. Kita semua kata saya dulu pernah beri sedekah, saya pernah sayang keluarga. Tuan-puan, kedua, jaga isteri dengan baik. Jangan tipu isteri kita, rezeki kita hilang, atau pasangan atau suami kita. Ketiga, jaga mak ayah dengan baik. Saya pernah cerita kat Coket, saya tengah ada orang minta sedekah, saya nak bagi duit tak ada, ajak duit makan, bolehlah belanja, saya ajak dia makan. Bila saya ajak dia makan, masa makan saya pun nak ceramah dia ada penyakit HIV semua sekali, dah sakit lah. Dia nak makan, dia kata ustaz, hidup saya mula susah ni sebab mula-mula saya pukul mak saya pukul ayah saya. Semenjak itu penyakit datang, rezeki saya susah, disap dadah. Terus hari tu juga dia kata saat dia buat tu terus sakit datang, terus musibah tak berhenti-henti datang dengan dilawan mak ayah. Seorang pakcik saya, ada saudara saya walaupun dia bukan Islam, dia khidmat atuk nenek saya, dia khidmat, dia jaga, dia khidmat, belikan tempat tidur yang bagus, yang baik. Walaupun baca pun tak apa pandai, sekarang berniaga, mencurah-curah rezeki, jaga mak ayah. Mak ayah, dalam hadis Nabi, saya buat baik pada mak ayah, balasan segera. Buat buruk pada mak ayah, balasan segera. Jadi tuan-puan sekalian, jangan jauhi 3 perkara. Jangan tinggal solat, beri masa untuk solat. Jangan aniaya isteri, jangan zalimi isteri, jangan tipu isteri, jangan tipu isteri. Ketiga, rezeki hilang. Tuan-puan ada projek dah, sign dah, tapi tipu isteri sekali je, rezeki terus hilang. Terus hilang terus, macam tak tahu macam mana. Tuan-puan dah sign apa pun hilang. Ketiga, jangan dahaka pada mak ayah. Dengan mak ayah jangan tinggi suara. Layan mak ayah macam raja dan permaisuri, mak ayah mertua kita. Isteri pun sama, layan mak ayah mertua dengan baik macam raja dan permaisuri. Tuan-puan jaga 3 ni, tuan-puan lihat bagaimana rezeki Allah mencurah-curah dalam hidup kita. Semoga Allah SWT beri taufik beri kita, insya-Allah.